Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadinya untuk pembukaannya, macam sebelum ni kita pernah bincangkan mengenai arak, dan juga kita bincangkan mengenai ada arak ni dalam semua perspektif agama. Jadinya untuk pembincangan yang seterusnya adalah saya ingin menyertai mengenai hukum-hukum animasi ataupun hukum-hukum menyimpan patung bagi umat Islam. Baiklah, jadinya kita dapat tahu di mana Nabi Muhammad SAW pernah bersabda dalam mafhumnya, yang mana malaikat tidak akan masuk dalam rumah yang mempunyai gambar-gambar ataupun lukisan-lukisan yang bernyawa ataupun berbentuk manusia. Itu adalah mafhum daripada hadis tersebut. Jadinya dalam kitab Syekh Yusuf Al-Qaradawi ada menyatakan bahawa hadis itu, wurud hadis itu adalah untuk bertujuan untuk menyatakan adalah benda-benda yang seperti patung. Ada setengah ulama mengatakan itu adalah patung, ada setengah ulama kata itu adalah gambar ataupun benda-benda hidup yang kita tampalkan dalam rumah kita atau kita paparkan dalam rumah kita. Jadinya berbanyak khilafan di antara ulama di situ. Jadinya buat masa sekarang, kita sebagai seorang penuntut ilmu, sebagai orang yang menerima ilmu, kita perlu memahami secara jelas mengenai perbandingan-perbandingan ini. Dan juga kita tidak boleh memilih salah satu benda. Contohlah kita pilih pada khilafat ini dan kita tentang khilafat yang lain. Jadinya kita sebagai penuntut ilmu, kita mestilah memahami dan juga memeriksa wurud hadis tersebut. Jadinya pandangan pertama saya nyatakan di sini ialah ada setengah ulama mengatakan bahawa lukisan-lukisan itu boleh dengan syarat lukisan itu tidak lengkap anggota tubuh badannya. Contohnya, apabila kita lukis muka manusia ni, telinga dia tak ada ataupun mata dia tak ada, ataupun kalau kita lukis seluruh badan satu manusia, kaki dia tak ada, tangan dia tak ada, ada setengah ulama mengatakan itu tak mengapa. Contoh macam kita tangkap gambar separuh, ada setengah ulama kata boleh kita paparkan kerana apa, itu hanyalah separuh badan kita, maksudnya tak lengkap satu tubuh badan manusia, satu jasad manusia. Itu adalah pendapat yang pertama. Dan pendapat yang kedua pula, ada setengah ulama berpendapat yang bahawa wurud hadis ini menyatakan adalah dengan itu benda-benda hidup sahaja. Contohnya kalau lukisan itu merujuk kepada benda-benda yang tak hidup seperti kereta, buku, alat tulis, contoh-contoh zaman sekarang ini, jadinya tak mengapa. Jadinya ada setengah ulama kata wurud hadis ini adalah untuk menunjukkan bahawa perkara-perkara ataupun lukisan-lukisan hidup tu dilarang oleh Nabi Muhammad SAW untuk diletakkan dalam rumah. Okey, itu adalah antara dua pendapat besar di dalam kekhilafan tentang pendapat ini. Jadinya ada pendapat ketiga menyatakan bahawa wurud hadis itu adalah untuk merujuk kepada patung. Jadinya mengenai patung ini adalah pendapat di antara yang sejajar dah dengan lukisan tersebut. Jadinya ada ulama zaman sekarang dia membezakan lukisan dengan patung ni adalah dua perkara yang berbeza, tapi dimaktubkan dalam hadis yang sama. Jadinya apabila kita menyimak mengenai patung, baiklah, patung ni kita tahu ia sinonim dengan agama Kristian dan agama-agama selain Islam, yang mana Tuhan diorang adalah dengan benda-benda sembahan ataupun berhala kita panggil dalam Islam. Jadinya apa pandangan ulama pula dengan patung? Tadi kita sebut dengan lukisan. Lukisan ada dua pandangan, iaitu ada setengah kata yang tidak lengkap tubuh badan dan juga dibolehkan jika tidak merujuk kepada benda hidup. Untuk patung ni macam mana pula? Jadinya dalam kitab Syekh Yusuf Al-Qaradawi juga ada menyatakan bahawa patung ni dibolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Yang pertama, syaratnya tidak dijadikan sembahan. Baiklah, patung tu kita boleh ada dalam rumah tapi tidak boleh jadikan sembahan. Yang kedua, patung itu dijadikan mainan oleh kanak-kanak perempuan. Yang mana kita tahu, kita pernah tengok pun anak-anak perempuan main pistol ataupun main senapang. Biasanya dia akan main anak patung. Jadinya ulama ada menyatakan bahawa boleh nak ada patung dalam rumah dengan syarat patung itu dimainkan ataupun dimain oleh kanak-kanak. Dan juga yang ketiga sekali adalah patung itu tidak boleh dijadikan hiasan. Baiklah, bila kita sebut pasal hiasan, ada ulama menganggap bahawa kenapa tak boleh jadikan hiasan? Kerana bila kita jadikan ia hiasan, ini bermakna kita mengagungkan patung tersebut. Contohnya, biasanya bila kita jadikan hiasan, mesti kita nak nampak dia cantik, nak nampak dia jadi baik ataupun nampak jadi sempurna, ataupun bila kita tengok tu rasa macam best tengok dia. Jadinya ada setengah ulama kata itu telah masuk dalam kaedah mengagungkan patung tersebut. Jadinya
banyak pendapat ulama di sini. Yang jadi kita boleh ambil di sini adalah ada sesengah tempat. Ini adalah pendapat daripada Malikiyun ataupun orang-orang pendapat-pendapat imam selepas imam-imam zaman Imam Maliki. Mereka mengatakan bahawa patung itu diperbolehkan dengan syarat patung itu tidak dijadikan keagungan ataupun menjadi struktur bangunan. Kalau kita tengok dekat setengah bangunan dekat Sepanyol, dalam masjid diorang, dalam istana diorang tu ada patung. Padahal istana tu ada istana Islam zaman Islam waktu kerajaan Andalus. Jadinya dekat waterfall diorang tu ada patung-patung di situ. Jadinya mereka mendapat bahawa patung itu boleh untuk ada dalam sesuatu tempat, tapi tidak boleh dijadikan keagungan ataupun mesti menjadi struktur bangunan tersebut. Jadinya banyaklah pendapat ulama. Kalau saya nak buka pasal Malikiyun apa semua, mungkin mengambil masa yang sangat panjang. Kerana orang Malikiyun sendiri ataupun ulama-ulama selepas Imam Maliki, mereka pun ada hujah-hujah mereka tersendiri. Jadinya kesimpulan daripada video ini adalah, bagi pendapat lukisan, jumhur ulama mengatakan bahawa lukisan-lukisan ini tidak boleh jika lukisan-lukisan itu merujuk kepada penghinaan terhadap Islam satu, dan juga lukisan-lukisan itu merujuk kepada benda-benda yang hidup ataupun gambar-gambar orang yang hidup. Okey, baiklah, yang seterusnya adalah yang kedua mengenai patung. Ulama semua bersetuju bahawa pendapat ulama yang bersetuju adalah kata patung ini tidak dibolehkan, dia adalah tidak boleh dijadikan hiasan semata-mata untuk mencantikkan keadaan rumah tersebut. Jadinya daripada itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.